Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di belakang kita ini adalah pasar yang mana dipanggil Suq Madinah Qadim ataupun disebut pasar Al-Manakhah, yang mana terdapat di zaman hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia pasar yang paling terdekat dengan Masjid Nabawi di zaman hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawasan sini telah digazetkan khas untuk pasar ahli Madinah. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, kita pernah mendengar ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hijrah ke kota Madinah, maka di saat itu tidak mempunyai apa-apa harta, maka beliau telah memulakan perniagaan beliau di satu pasar di kota Madinah, iaitu di pasar inilah pasar Al-Manakhah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diajarkan adab-adab memasuki pasar. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, seharusnya kita memasuki pasar dengan menggunakan kaki kiri. Masuk pasar kaki kiri, keluar pasar kaki kanan. Masuk pasar kaki kiri dengan membaca doa yang mana telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar doa memasuki pasar, maka sahabat tadi terus pergi ke pasar. Setengah ulama mengatakan bahawa pasar itu ialah pasar ini, iaitu pasar Al-Manakhah. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, setelah kita memasuki pasar dengan kaki kiri kita membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar dengan kaki kiri dan membaca doa tadi, maka kata alim ulama, kita hanya akan membeli apa yang patut dibeli sahaja. Kita takkan beli apa yang tak patut kita beli. Kadang-kadang tuan-tuan dirahmati Allah, kerana tidak membaca doa pasar dan masuk pasar pula kaki kanan, maka kita beli benda yang kadang-kadang tak patut kita beli hingga berlebihan dan membazir. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itulah seharusnya kita perlu mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia Suq Al-Madinah Qadim, pasar Madinah yang lama ataupun dipanggil pasar Al-Manakhah di zaman hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di kawasan yang dipanggil Saqifah Bani Sa'idah. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah sampai di kawasan sini, dan tuan-tuan selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi SAW telah berkumpul di sini untuk menentukan sesiapakah yang layak untuk menjadi khalifah selepas kewafatan baginda. Dan para sahabat telah bermesyuarat di sini seperti mana yang kita pernah dengar dalam kisah penentuan khalifah selepas kewafatan baginda. Maka di kalangan ahli bait telah cadangkan satu nama, di kalangan Ansar telah cadangkan satu nama, di kalangan Muhajirin juga telah cadangkan satu nama. Akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah diangkat menjadi khalifah kerana melalui isyaratan yang telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahawa selepas kewafatan baginda, Abu Bakarlah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Kerana tuan-tuan dirahmati Allah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda telah meminta Abu Bakar menjadi imam. Ini antara isyarat bahawa Abu Bakar akan menjadi khalifah selepas kewafatan baginda. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tapak inilah Abu Bakar As-Siddiq telah berkhutbah, yang mana potongan daripada kata-kata khutbah Abu Bakar As-Siddiq tadi telah menjadi pembakar semangat kepada para sahabat dan juga pejuang-pejuang, pendakwah-pendakwah agama hingga ke akhir zaman, di mana Abu Bakar As-Siddiq telah berkata, ayan kusudin wa ana hai, apakah agama akan berkurang dikala aku masih hidup? Hadza la yumkin, ini tidak mungkin, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh di kawasan Saqifah ini terdapat satu telaga yang dipanggil Telaga Al-Budha'ah, di mana di situlah tuan-tuan dirahmati Allah telah menjadi dalil istimat hukum air yang mana untuk air yang dua kolah suci yang kita guna pakai hingga ke hari ini. Penentuan hukum itu berlaku di telaga itulah Telaga Al-Budha'ah. Tuan-tuan dirahmati Allah, di belakang kita inilah tapak sekarang Saqifah Bani Sa'idah di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di kawasan yang dipanggil Mantiqah Faifah Al-Khabar. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di belakang kita terdapat satu telaga yang lama yang mana berada semenjak sebelum kedatangan Islam lagi. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, telaga ini dipanggil Bir Musyairib ataupun telaga Musyairib ataupun juga dipanggil telaga Sultanah. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah dipanggil telaga Musyairib kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti dan minum air daripada telaga ini. Dan tuan-tuan dirahmati Allah dipanggil Bir Sultanah kerana tidak jauh daripada sini adalah kawasan perkampungan yang dipanggil perkampungan Sultanah. Kisah ini tuan-tuan dirahmati Allah disebut oleh seorang ulama sejarah Madinah iaitu Syekh Abdul Wahab Al-Abbasi. Juga tuan-tuan dirahmati Allah dinukilkan dalam kitab Ma'alim Madinah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Al-Ka'fi. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah di depan kita Bi'rul Musyairib yang mana telaga pernah didatangi oleh Nabi SAW. Dan tuan-tuan, telaga ini ada sebelum kedatangan Islam lagi, di antara telaga yang tertua di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulunya di kawasan sini adalah perkampungan sahabat Nabi SAW iaitu suku Aus. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita ialah masjid yang dipanggil Masjid Ajus ataupun Masjid Bani Khidmah. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah bersolat di sini iaitu perkampungan suku Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada lebih kurang 30 kilo daripada kota Madinah. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita ini terdapat satu telaga yang dipanggil Telaga Wahub. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang mana berada di kawasan sini adalah jalan laluan baginda SAW menuju ke Badar. Satu ketika tuan-tuan dirahmati Allah disebutkan oleh seorang ulama sirah di kota Madinah iaitu Syekh Abdul Wahab Al-Abbasi. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, dalam perjalanan baginda SAW menuju ke Ghazwah Usyairah, baginda SAW telah berhenti di sini dan baginda SAW telah minum daripada air telaga ini iaitu air telaga Wahub. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, di belakang kita inilah telaga Al-Wahub, lebih kurang 30 km daripada kota Madinah iaitu jalan menuju ke kota Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita berada di kawasan Tariq Badar Al-Qadim, di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam tarikh Madinah oleh Syekh Ayashi dan juga Syekh Abdul Wahab Al-Abbasi. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita ini terdapat satu makam moyang Nabi SAW yang bernama Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita inilah perkuburan ahli Madinah yang zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita berada di selatan kota Madinah, di mana tuan-tuan dirahmati Allah, dahulunya di kawasan sini kawasan perkampungan Al-Ausi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Aus adalah satu kabilah kaum yang ada di kota Madinah. Seperti mana kita tahu ada dua kaum ataupun suku di kota Madinah. Pertama Aus dan yang kedua ialah Hazraj. Yang mana suku Aus dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah dan tuan-tuan suku Hazraj dipimpin oleh Sa'd bin Mu'az. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di depan kita ini tuan-tuan, dahulunya satu tembok yang dibina dalam perkampungan Aus iaitu dipanggil Atom Dihyan ataupun tembok Dihyan yang dibina oleh Uhaihah daripada kaum Aus. Tuan-tuan dirahmati Allah, tembok ini telah dibina sebelum hijrah Nabi SAW dan kisah ini disebut oleh Imam Samhudi dalam kitab Al-Wafa' dan dalam kajian Markas Buhus. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, inilah tapak dia tuan-tuan Atom Dihyan ataupun tembok Dihyan di selatan kota Madinah, perkampungan
kaum Aus. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pintu yang kedua daripada sana. Pintu pertama yang ujung sana itu dipanggil Babun Nisa. Pintu yang kedua itu dipanggil Babu Jibril. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, Babu Jibril ini tuan-tuan menjadi laluan baginda SAW. Di mana dahulu tuan-tuan dirahmati Allah terdapat rumah-rumah isteri baginda SAW di kawasan situ dan menjadi laluan baginda SAW untuk memasuki Masjid Nabawi. Setengah ulama berpendapat bahawa menjadi sunnah masuk Masjid Nabawi melalui Babu Jibril dan sunnah masuk Masjidil Haram melalui Babus Salam ataupun kini dipanggil Bab Bani Abi Syaibah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam satu kitab yang dipanggil kitab tu Wasful Masjid Nabawi, yang mana kitab besar menceritakan tentang kehidupan di Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi dan juga di persekitaran Masjid Nabawi. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah disebutkan dalam kitab tu tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, di bahagian depan kita tidak jauh daripada sini dahulunya tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Ayyub antara sahabat yang masyhur yang mana telah habiskan hidupnya dalam dakwah dan juga dalam jihad. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, dalam hayat baginda telah hantar 125 jemaah. 63 daripada jemaah ialah jemaah perang dan bakinya ialah jemaah dakwah. Dan Islam tersebar dengan hasil usaha dakwah para sahabat Nabi SAW yang penuh dengan kasih sayang. Islam tersebar dengan kasih sayang, di mana Allah sebut dalam Quran, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dakwah sahabat dengan penuh sabar dan juga kasih sayang. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, Abu Ayyub ketika umurnya hampir usia lanjut, setengah ulama kata 87 tahun, setengah ulama kata 93 tahun, dia telah membaca satu ayat Quran, infiru khifafa wa thiqalan, berangkatlah dari jalan Allah di antara walaupun kamu senang ataupun susah, di saat kamu senang ataupun kamu susah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Ayyub telah dengar satu seruan untuk satu jemaah berangkat ke Konstantinopel yang kini ialah Istanbul. Di mana tuan-tuan dia telah siapkan diri dia. Anak-anak lelaki Abu Ayyub kata, wahai ayah, tak perlu ayah pergi, ayah sudah tua. Dia kata, aku telah baca ayat Quran, infiru khifafa wa thiqalan, berangkat dari jalan Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Maka aku rasa tak senang tinggal di rumah, maka dia telah berangkat. Tuan-tuan dirahmati Allah, di mana dalam perjalanan dia telah sakit, dia pesan kepada jemaah, kalaulah aku syahid, jangan tanam aku kat sini, tapi tanam kat tempat kamu nak pergi, iaitu Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Abu Ayyub tuan-tuan dirahmati Allah syahid, maka jenazah dia telah diangkat dan disemadikan di Istanbul. Tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa Abu Ayyub buat macam ni? Ulama bagi tahu, Abu Ayyub nak bagi tahu kepada umat sampai kiamat bahawa para sahabat bukan semasa hidup saja buat dakwah, tetapi setelah meninggal dunia jasad mereka juga bergerak di jalan Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, natijah daripada itu, orang-orang di Istanbul, di Konstantinopel telah lihat jenazah Abu Ayyub dan bertanya, siapakah insan ini? Lihat seperti tidur, walhal sudah meninggal dunia. Maka mereka telah menceritakan siapakah Abu Ayyub dan mereka telah dakwahkan tentang Islam, hingga tuan-tuan sebilangan besar orang Istanbul ketika itu telah memasuk Islam disebabkan hanya melihat jenazah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana tuan-tuan telah bagi pengorbanan yang besar untuk agama. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, pada awal hijrah baginda SAW telah bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Seperti mana yang kita tahu, di mana baginda telah bermalam hampir 1 tahun untuk menyiapkan Masjid Nabawi dan menyiapkan rumah isteri-isteri baginda. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, di tapak itu tuan-tuan, tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu tuan-tuan, namanya Ansar. Ansar ni bererti orang Madinah, namun dia tidak meninggal sebagai Ansar, dia meninggal sebagai muhajir di Istanbul atas maksud dakwah ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada di kawasan Syi'ab Al-Jirar, di mana berada di kawasan pinggiran Gunung Uhud. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh satu orang ulama sirah Madinah yang juga menjadi pensyarah di Universiti Taibah,
iaitu Dr. Abdul Jabbar Asy-Sya'bi. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, dahulunya di kawasan sini adalah kawasan tanggungan air yang bertingkat. Kawasan tanggungan air yang mana bertingkat hingga ke atas sana. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika peperangan Uhud di mana disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Jabbar Asy-Sya'bi tadi bahawa baginda SAW telah dibawa oleh para sahabat hingga kawasan pinggiran Uhud ini. Di mana ketika itu tuan-tuan dirahmati Allah, baginda Islam masih dalam keadaan luka dan ketika itu baginda berhajat kepada air. Maka Sayyidina Ali telah bawa air kepada baginda SAW dan air itu tuan-tuan air yang agak keruh. Maka baginda telah guna air itu untuk membasuh luka baginda. Satu orang sahabat yang lain telah membawa air yang bersih daripada kawasan perkampungan Juruf membawa kepada baginda dan baginda SAW telah minum daripada air yang dibawa oleh sahabat tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah, di depan kita inilah kawasan yang dipanggil Syi'ab Jirar dan di kawasan atas sana masih ada lagi tuan-tuan kawasan tanggungan air di mana tuan-tuan dirahmati Allah, inilah kawasannya Syi'ab Al-Jirar di pinggiran Gunung Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita berada di atas puncak Gunung Uhud di mana tuan-tuan dirahmati Allah, Gunung Uhud ialah di antara gunung syurga yang akan ada di akhirat nanti. Gunung syurga yang didatangkan ke dunia. Gunung yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi sebut hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Inilah gunung yang cinta pada kami dan kami pun cinta kepada dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Gunung Uhud ni panjang 6 km, lebar 3 km sampai tanah halal. Betapa Gunung Uhud cinta pada Nabi SAW hingga dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebut Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Lebih kurang mafhum hadis, Uhud ini gunung, dia cinta pada kami dan kami pun cinta kepada dia. Setengah ulama berpendapat menjadi sunnah untuk kita luahkan daripada hati kita, wahai Uhud, Nabi SAW pernah bagi tahu dia cinta pada engkau. Hari ini aku nak bagi tahu aku pun cinta kepada engkau. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun dahulu Uhud ini menjadi saksi betapa para sahabat telah korbankan nyawa mereka kepada Uhud, betapa mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi semata-mata untuk sampaikan agama kepada kita semua. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah dia pemandangan daripada Gunung Uhud, pemandangan kota Madinah, kota Rasulullah SAW.